Ulama kata, kalaulah kita nak melihat amalan perbuatan kita, amal ibadat kita, kita kena tengok orang di atas kita. Maksudnya orang yang lagi kuat beribadat. Hebatnya sepanjang bulan Ramadan dia qiyamul lail. Hebatnya sepanjang bulan Ramadan dia baca Al-Quran setiap hari. Kan? Hebatnya dia puasa, dia tak kata kat orang. Kita kena tengok orang yang di atas. Tetapi dalam perkara yang berkaitan dengan kehidupan seharian kita, kita kena tengok orang di bawah kita. Baru kita jadi manusia yang berpada dengan apa yang ada. Kalau kita boleh datang ke sekolah dengan bapak kita boleh hantar naik kereta, kita kena syukur. Rupanya ada orang datang sekolah kayuh basikal. Kalau dia datang sekolah kayuh basikal, dia kena bersyukur. Rupanya ada orang datang sekolah jalan kaki. Kalau dia jalan kaki datang sekolah, dia kena bersyukur. Rupanya ada orang tak boleh datang sekolah kerana tidak cukup, bapaknya tidak mampu untuk menyara masalah kehidupan keduniaan. Kita cuba bandingkan dengan orang yang atas pada kita, maka kita cuba untuk berlumba-lumba. Akhirnya kita akan hidup dalam keadaan stres dan susah hati. Kan? Cukuplah, berpadalah dengan apa yang ada pada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus mengekalkan nikmat yang ada pada kita. Seorang bijak mengatakan kehidupan hanyalah sesuap nasi dan seteguk air. Adapun selebihnya adalah suatu kelebihan yang tidak terlalu diputus. Cukup makan dengan sepinggan nasi dan beberapa biji kuih, tetapi kita telah melampau. Akhirnya kita membazir, dan pembaziran ini adalah suatu perkara yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan puasa mengajar kita supaya sentiasa berjimat, cermat, kan? Supaya hidup kita sentiasa berada di bawah kawalan akal kita, bukan berada di bawah kawalan nafsu kita. Ibnu Wardi mengatakan, kerajaan Kisra hanyalah bernilai sepotong roti, dan lautan pun boleh menjadi dangkal ataupun cetek tak kala ia surut. Jadi inilah nilai. Minggu lepas kita cerita tentang seorang alim telah mengatakan, jika kamu perlukan minum air, daripada setengah gelas air kamu kena bagi sebahagian. Bagaimana nak mengenyangkan perutnya? Akhirnya dia lupa sama ada makanan yang dia makan itu daripada benda yang halal ataupun daripada pendapatan yang halal ataupun tidak. Maka dia hanya fikirkan perutnya. Jadi dalam Islam mengajar, bila kita nak memenuhkan nafsu lapar kita kena bahagikan perut kita pada 3 bahagian. Nombor 1, 1/3 untuk makanan, 1/3 untuk air, dan 1/3 adalah untuk ruang pernafasan. Jadi ini nak mengajar kita bahawa orang Islam kena bersederhana hatta dalam dia menghadapi makanan ataupun rezeki yang Allah Subhanahu wa taala sediakan. Ini kerana kegemukan adalah penyakit kronik, dan perut yang buncit akan menumpulkan otak. Terlalu banyak makan boleh menumpulkan otak, tidak dapat berfikir, boleh mengurangkan ketenangan. Ketenangan adalah makanan lazat bagi hati dan pesta bagi jiwa. Ketenangan adalah suatu benda yang sangat diperlukan oleh manusia, dan manusia bila ada ketenangan maka hidupnya akan menjadi ceria dan dia akan merasai keseronokan. Lebih-lebih lagi apabila kita seorang Islam, apabila kita ada ketenangan dalam jiwa kita, maka kita akan rasa seronok
mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Sementara kegembiraan dan keriangan adalah makanan jiwa yang sangat bermanfaat. Jadi perkara yang perlu diambil berat dalam kehidupan kita ialah bagaimana kita perlu mencari ketenangan jiwa dahulu sebelum kita memenuhi fizikal kita dengan makanan dan minuman-minuman yang lazat. Jadi dalam Islam mengajar supaya umatnya sentiasa bersederhana, tidak berlebih-lebih dalam semua perbuatan, dalam berpakaian, dalam makan dan minum dan sebagainya, supaya dia dapat menjalani kehidupannya di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang hamba yang taat pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Ada waktu lagi, saya baca tajuk yang ke-14. Samuel Johnson telah mengatakan kebiasaan melihat sisi yang baik dari semua peristiwa jauh lebih berharga daripada mendapat penghasilan 1,000 pound sterling dalam setahun. Firman Allah Subhanahu wa taala, awala yarawna annahum qanaah adalah satu sifat mahmudah. Makna apa qanaah? Berpada dengan apa yang ada. Qanaah ni kita merasakan cukup dengan apa yang ada. Ini Islam ajar pada kita. Tapi masalahnya ialah kita tidak merasa puas. Tadi kita baca ayat Al-Quran tadi bagi tadi, alhaakumut takatsur, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Sesungguhnya manusia dilalaikan dengan menghimpun harta kekayaan. Himpun tu sampai bila? Hatta zurtumul maqabir.